Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk pada video yang seterusnya. Untuk kita meneruskan lagi pengajian kita di atas muka bumi Allah ini. Jadi pada video yang kali ini, insya-Allah Ustaz akan mengajarkan untuk mata pelajaran sirah bagi kelas 3 Ibnu Sina. Sirah kelas 3 Ibnu Sina. Baik. Jadi Ustaz nak sekarang kamu keluarkan buku sirah dan buka pada muka surat yang kelima. Buka pada muka surat yang kelima. Jadi pada video yang lepas Ustaz dah menceritakan sikit dah tentang kita dah masuk pada tajuk yang pertama, iaitu hijrah ke Habsyah. Jadi kita dah baca sedikit dah tentang bentuk-bentuk tentangan orang kafir Quraisy kepada orang Islam pada video yang lepas. Jadi pada video kali ini kita akan sambung lagi kisah tentang bagaimana penghijrahan orang Islam ni ke Habsyah. Jadi kita buka muka surat yang kelima, kita sambung lagi, iaitu pada perenggan yang kedua. Perenggan pertama kita baca dah itu kan, tentang bagaimana kenapa orang Islam ni berhijrah ke Habsyah, iaitu sebab di Habsyah ni ada seorang raja yang bernama An-Najashi. Seorang raja yang bernama Najashi, seorang raja Nasrani yang sangat adil dan bertimbang rasa. Jadi kita sambung lagi pada kali ini, iaitu pada perenggan yang kedua. Kaum muslimin Mekah menerima baik cadangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi orang Islam ni, kaum muslimin ni menerima cadangan Rasulullah. Rasulullah mencadangkan bahawa untuk orang Islam ni berhijrah ke Habsyah. Berhijrah ke Habsyah sebab apa? Sebab di Habsyah ni ada seorang raja yang sangat adil. Walaupun dia ni bukan Islam, dia ni Nasrani, bukan agama Islam, tapi dia ni sangat bertimbang rasa dan sangat adil. Jadi pada tahun kelima kerasulan, lebih kurang 80 orang Islam telah berhijrah ke Habsyah. Okey. Jadi ada sedikit Ustaz rasa daripada pembetulan. Jadi dalam buku ni mengatakan bahawa lebih kurang 80 orang berhijrah ke Habsyah pada tahun yang kelima. Jadi Ustaz nak beritahu yang di mana peristiwa berhijrahnya orang Islam ni ke Habsyah berlaku selama 2 kali. Kisah penghijrahan orang Islam ke Habsyah berlaku berapa kali? 2 kali. Yang di mana kali pertama iaitu berlaku pada tahun kelima kerasulan. Mana tahun kelima kerasulan? Mana tahun yang kelima Nabi dilantik menjadi rasul. Okey, pada tahun kelima Nabi dilantik menjadi rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar 15 orang Islam ke Habsyah. Dia hantar 15 orang sahabat dulu. Nabi hantar 15 sahabat dulu untuk pergi ke Habsyah untuk berunding dulu. Dalam buku ni 80 orang. Sebenarnya kalau ikut betul yang Ustaz dapat tahu lah, mungkin ni ada riwayat lain lah 80 orang ni. Tapi yang Ustaz tahu, pada kali pertama berlaku pada tahun kelima Nabi dilantik menjadi rasul. Nabi mengirimkan 15 orang sahabat ke Habsyah, iaitu 10 lelaki 5 perempuan. Yang diketuai oleh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ke Habsyah 15 orang. Kali pertama pada tahun kelima Nabi menjadi rasul. Jadi 15 orang pergi, 10 lelaki 5 perempuan, dan menjadi ketua ialah Sayyidina Uthman. Dan di antara mereka yang berhijrah termasuk Uthman bin Affan, ketua adalah, dan isteri dia. Kemudian Zubair bin Awam, lepas tu Mus'ab bin Umair dan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhum. Okey. Jadi itu kali pertama di mana kaum muslimin dihantar ke Habsyah sebanyak 15 orang, iaitu 10 lelaki, 5 perempuan. Dan kali kedua berlakunya peristiwa hijrah ke Habsyah, iaitu pada tahun ke-7 Nabi dilantik menjadi rasul, yang di mana pada kali yang kedua ni, iaitu pada tahun ke-7 Nabi dilantik menjadi rasul,
kaum muslimin yang berhijrah ke Habsyah ialah 83 lelaki, 18 perempuan, iaitu 101 orang. 101 orang, iaitu 83 lelaki dan 18 orang perempuan. Okey. Kemudian apabila kaum Quraisy mengetahui tentang penghijrahan ini, orang kafir Quraisy ni bila dia dapat tahu yang kata Nabi menghantar orang Islam ni untuk berhijrah ke Habsyah, apa mereka buat? Mereka pun menghantar Abdullah bin Rabi' dan Umair bin Ilyas untuk berjumpa dengan Najasyi. Depa ni bila dapat tahu orang Islam ni nak berhijrah ke Habsyah, depa tak boleh duduk diam. Jadi depa pun hantar wakil ke Habsyah untuk berjumpa dengan Raja Najasyi ni. Depa hantar wakil, dua orang wakil depa, iaitu Abdullah bin Rabi' dan juga Umair bin Ilyas ke Habsyah untuk bersembang dengan Raja Najasyi tu, untuk berjumpa. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka ialah supaya Raja Najasyi tadi ni tidak memberi perlindungan kepada orang Islam. Tujuan orang kafir Quraisy ni dia menghantar orang wakil ni ke Habsyah untuk bersembang dengan Raja Najasyi supaya apa? Supaya bila mana orang Islam ni sampai ke Habsyah, dia minta kepada Raja Najasyi supaya tidak memberi perlindungan kepada kaum muslimin. Jadi lepas tu semasa orang Islam tiba di Habsyah, bila mana orang Islam ni tiba di Habsyah dan nak berjumpa dengan Raja Najasyi tadi ni, dua orang utusan Quraisy tadi dah sampai dah. Dua orang Quraisy tadi ni dah ada dekat situ dah. Jadi kemudian berlakulah soal jawab antara Raja Najasyi dan kaum muslimin dengan utusan Quraisy. Jadi bila mana orang Islam sampai di Habsyah, depa nak berjumpa dengan Raja Najasyi, tengok dua orang kafir Quraisy tadi ni dah ada dekat situ dah, duk tunggu dah, duk tengah bersembang dah dengan Raja Najasyi. Apa jadi? Jadi Raja Najasyi pun panggil orang kaum muslimin tu masuk, mai. Jadi Raja Najasyi pun bertanyalah kepada orang kafir Quraisy dengan orang Islam. Kita buka surat yang seterusnya, ke-6. Sambung lagi. Jadi apabila Raja Najasyi meminta penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawa oleh baginda, Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu telah bangun dan berkata, Ja'far ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang ikut rombongan tu lah. Ikut rombongan tu. Jadi seorang sahabat Nabi bernama Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu telah bangun dan berkata, dia cakap kepada Raja Najasyi, dia cakap macam ni. Dia cerita, iaitu tentang semasa jahiliah kami ni menyembah berhala. Ja'far bin Abu Talib ni dia cerita waktu dia zaman depa ni sebelum datangnya Nabi Muhammad, zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, dia berkata kami ni menyembah berhala. Dia kata orang kaum Quraisy ni menyembah berhala sebelum datangnya Islam. Bukan setakat menyembah berhala, depa memakan bangkai. Depa jumpa haiwan yang mati tepi jalan tu, depa ambil makan bangkai. Lepas tu melakukan kejahatan. Banyak benda tak baik buat, depa melakukan kejahatan. Kemudian mereka ni bermusuhan di antara puak-puak. Orang Arab ni depa hidup secara berpuak-puak, dan setiap puak ni akan bermusuhan. Lepas tu yang kuat akan menindas yang lemah. Orang Arab panggil depa, kalau hang kuat sikit hang akan buli yang lemah. Tu hidup zaman jahiliah dia cerita. Ja'far bin Abu Talib ni cerita tentang bagaimana kehidupan orang kafir Quraisy ni zaman jahiliah. Lepas tu banyak lagi lah benda-benda lain yang perkara yang tak baik yang orang kafir Quraisy ni buat. Lepas tu Ja'far bin Abu Talib ni cerita lagi, setelah Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah yang membawa ajaran Islam, apa jadi? Kata kami, setelah diutuskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, iaitu menyeru untuk bercakap benar. Nabi Muhammad ni menyeru supaya orang manusia ni bercakap benar, jujur, ikhlas, amanah dan hanya menyembah Allah yang esa. Kemudian meninggalkan penyembahan berhala
berbaik-baik dengan jiran dan meninggalkan peperangan. Tengok, nampak tak beza bagaimana ajaran Islam dan juga ajaran orang kafir Quraisy dulu. Zaman jahiliah dulu teruk-teruk. Cukup teruk orang zaman jahiliah dulu ni. Depa semua berhala, makan bangkai, melakukan kejahatan, bermusuhan antara puak. Lepas tu hak kuat bully hak lemah dan macam-macam lagi lah benda hak tak elok depa buat. Tapi bila mana diutus Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyeru kepada suruh orang Arab Mekah tu supaya apa? Supaya bercakap benar, jujur, ikhlas, amanah dan hanya menyembah Allah yang esa. Dah bukan setakat menyembah Allah yang esa, tapi juga meninggalkan untuk menyembah berhala. Untuk tinggalkan penyembahan berhala. Lepas tu untuk berbaik-baik pula. Lepas tu kena berbaik-baik pula. Macam sebelum ni, depa ni bermusuhan antara puak. Jadi bila Nabi Nabi ajar kepada depa supaya berbaik-baik dengan jiran-jiran, berbaik-baik antara puak, dan juga meninggalkan peperangan. Sebab orang kafir Quraisy dulu ni, depa ni suka berperang. Jadi bila Nabi Nabi ajak supaya meninggalkan peperangan, meninggalkan pergaduhan. Sambung lagi, ajaran Nabi Muhammad itu telah kami terima. Ja'far kata ajaran Nabi Muhammad tu depa terima. Setelah itu kami diseksa supaya balik semula ke ajaran yang lama. Bagi orang Islam yang mana yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depa ni diseksa. Untuk apa? Untuk depa ni keluar daripada Islam dan kembali kepada ajaran yang lama tu. Betapa jahatnya kafir Quraisy ni, depa seksa orang Islam supaya apa? Supaya kembali balik kepada ajaran yang lama, ajaran Arab jahiliah tu. Kemudian tujuan kami datang ke Habsyah ia adalah untuk meminta perlindungan Tuhan daripada diseksa, daripada siksaan tersebut. Jadi Ja'far bin Abu Talib ni merupakan sepupu Nabi. Ja'far bin Abu Talib ni merupakan sepupu Nabi. Jadi Ja'far bin Abu Talib ni beritahu dekat Raja Najasyi tadi, tujuan dia mai ke Habsyah ni adalah nak minta perlindungan daripada kena seksa dengan orang kafir Quraisy. Jadi kemudian sama lagi, Ja'far bin Abu Talib kemudian membaca ayat pertama dari surah Maryam setelah diminta oleh Najasyi. Mendengar akan ayat itu, Najasyi pun menangis. Jadi Raja Najasyi ni meminta kepada Ja'far bin Abi Talib ni untuk membaca ayat pertama daripada surah Maryam. Setelah habis dia baca, Raja Najasyi tu pun jadi apa? Dia menangis. Dia menangis. Akhirnya last sekali apa jadi? Akhirnya Raja Najasyi tersebut memberi perlindungan kepada kaum muslimin dan menyuruh utusan Quraisy itu pulang. Disebabkan mendengar ayat Al-Quran daripada ayat pertama surah Maryam, Raja Najasyi itu dia menangis. Kemudian dia buat apa? Dia memberi perlindungan kepada kaum muslimin. Memberi perlindungan kepada kaum muslimin dan menyuruh utusan Quraisy tadi ni hampir balik. Dah halau balik kan. Hampa ni jahat kan. Lahli dia memberi perlindungan kepada orang-orang Islam. Jadi nampak di situ. Yang Raja Najasyi ni orang yang sangat adil dan bertimbang rasa. Dia boleh fikir antara mana yang baik, mana yang buruk. Tak macam orang kafir Quraisy tu, buta perut. Kalau orang Kedah ni kata buta perut lah. Hang tak tahu beza antara baik dengan jahat. Kira nak melawan. Kira nak buat jahat semua. Banyak seksa orang. Tapi Raja Najasyi ni, walaupun dia daripada bukan asalnya orang Islam, dia seorang yang sangat adil dan bertimbang rasa. Dia boleh fikir yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian dia pun memberi perlindungan kepada orang Islam. Dan seasa dia pada hijrah yang kali kedua tu, dia memeluk Islam. Dia memeluk Islam. Jadi begitulah kisah bagaimana kaum muslimin ni berhijrah ke Habsyah. Berhijrah ke Habsyah. Bermula daripada penentangan orang kafir Quraisy ni terhadap dakwah Nabi
macam-macam benda dia buat. Depa hina, menyeksa pengikut baginda. Lepas tu depa memulau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Lepas tu depa fitnah Nabi, kata Nabi ni adalah tukang sihir. Lepas tu depa kata apa ni? Depa memutuskan segala hubungan lah dengan keturunan Nabi ni, sampai tak kahwin, sampai tak jual beli. Ziarah benda. Nampak kata betapa jahatnya kaum kafir Quraisy ni. Zaman sangat-sangat buta perut kata, no? Sangat-sangat buta perut. Jadi begitulah kisah bagaimana perjalanan Nabi menuju ke Habsyah. Perjalanan Nabi, perjalanan orang Islam. Nabi tak hijrah ke Habsyah, no? Nabi tak hijrah ke Habsyah, hanya Nabi hantar orang-orang Islam saja berhijrah ke Habsyah. Jadi segala itu saja untuk pada pelajaran yang pertama yang bertajuk penghijrahan ke Habsyah. Jadi segala itu sajalah daripada Ustaz untuk video yang kali ini. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu daripada diri Ustaz sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.